8 malam 30 Mei, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir dan rakan penyampai. Saya Syahira Izzati Yaakob dalam Buletin Utama. Malaysia rayu keputusan Mahkamah Dagang London dapatkan semula 14.69 bilion ringgit. Malaysia terbuka untuk guna teknologi China termasuk Huawei. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China dianggap satu tindakan tidak bijak dan hanya menghalang pembangunan ekonomi. Terkesan dengan konflik itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, China dengan populasi penduduk lebih 1.4 bilion orang adalah pasaran yang baik bagi aktiviti perdagangan dengan negara lain. Justru Malaysia katanya akan menggunakan peluang yang ada bagi manfaat bersama. Amerika Syarikat katanya perlu memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi yang menjadi kepakarannya seperti pembuatan kapal terbang dan tidak bersaing dalam sektor yang memperlihatkan negara Asia lebih ke hadapan. Whether America likes it or not, China is going to be a powerful country. It has a population that is bigger than the whole of Europe and North America. That is a very big market, a huge market. Maybe the per capita income is low, but over time it's going to grow, and China can be a world by itself. It can trade within the country. That's how it grew in the first place. But with China becoming richer, the world can benefit from finding a rich market. Perdana Menteri juga berkata Malaysia terbuka untuk menggunakan teknologi keluaran China termasuk Huawei. Ini berbeza dengan sikap Amerika Syarikat yang menuduh Huawei mampu melakukan risikan melalui teknologinya. America is apparently afraid of the advancement made by Huawei, and they are suspicious that Huawei might be able to spy on them. Maybe that is ground for condemning, but I think that is not the way to go. You should have to compete with them in areas where you are strong. Tun Dr. Mahathir berkata demikian pada program syarahan anjuran Kelab Koresponden Asing Jepun di Tokyo sempena persidangan Nikkei 2019. Pada pertemuan bersama media antarabangsa itu juga, Perdana Menteri menegaskan Malaysia masih tidak menerima laporan penuh berhubung insiden menembak jatuh kapal terbang milik Malaysia Airlines MH17 pada Julai 2014. Malaysia katanya memerlukan pembuktian yang kukuh jika tuduhan terhadap mana-mana negara dikaitkan sebagai dalang insiden tembakan berkenaan. They are accusing Russians of firing the missile. But what is the evidence? We need strong evidence to show that it was fired by the Russian. But it could have been the rebels in Ukraine. It could even be the Ukrainian government because they too have the same missile. So while we agree that the plane was brought down by a Russian missile, we cannot say that it comes from Russians launching the missile. Beliau percaya Rusia dengan kepakaran pertahanannya mampu membezakan penerbangan komersial atau lain-lain penerbangan. Beliau juga kesal kerana Malaysia tidak disertakan dalam kumpulan kajian insiden sekaligus memperlihatkan keputusan yang dikeluarkan mempunyai kepentingan politik. Laporan insiden tembakan MH17 yang mengorbankan 298 orang sebelum ini hanya menyatakan ia ditembak jatuh peluru berpandu buatan Rusia tanpa merujuk mana-mana bukti atau pihak bertanggungjawab. Terdahulu ketika menyampaikan ucap tamanya di hadapan kira-kira 500 peserta, Tun Dr. Mahathir berkata, setiap konflik yang dihadapi perlu diselesaikan di meja rundingan dan bukan menerusi peperangan. ASEAN sebagai contoh jelasnya telah berjaya membawa ketua negara ke meja rundingan bagi menyelesaikan pelbagai isu secara berhemah. The United Nations should be focused on how to establish peace and resolve problem through peace than through confrontations.
Today, the United Nations is disregarded by the big powers. They do what they want to do, irrespective of the laws, international laws applied to everyone in this world. But we see that there is always confrontation and a need to threaten. And when you threaten countries, their reaction would be to improve their defense or attack capabilities, and this gives way to tension, and some slight incident may lead to war. Tambahnya, cara pemikiran masyarakat juga perlu diubah selaras dengan ketamadunan yang dicapai. Ini kerana tidak semua keputusan akan memberikan kepuasan yang menyeluruh. Dalam pada itu, seorang pekebun dan penjual burger didakwa di Mahkamah Session Sepang hari ini atas tuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengganas tahun lalu. Muhammad Nurul Amin Azizan dan Muhammad Syazani Mahzan, masing-masing 27 tahun, didakwa ke Yogyakarta, Indonesia melalui Jakarta dengan niat melakukan perbuatan pengganas. Namun tindakan itu dipatahkan ketika mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 pada 26 April tahun lalu. Kedua-duanya ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SUSMA pada 14 Mei lalu di Kuala Muda, Kedah selepas disenaraikan sebagai individu dikehendaki polis. Di Mahkamah Berasingan pula, seorang pekerja restoran Hafiz Osman, 42 tahun, didakwa pergi ke wilayah Sinai, Mesir dari Malaysia melalui Kahirah dengan niat melakukan aktiviti sama. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Gate C1 Terminal Satelit KLIA pada 17 Mei lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130JA Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun dan boleh didenda. 11 Julai sebutan semula kes. Seorang pemandu Grab cedera akibat ditembak penumpang dipercayai warga Indonesia di Jalan FA Simatang, Sarawak petang tadi. Menurut sumber, mangsa pada mulanya menjemput suspek di Kuching Central untuk dihantar ke sebuah ladang strawberry di Matang. Bagaimanapun, setibanya di lokasi kejadian, suspek meminta mangsa memberhentikan keretanya di tepi jalan atas alasan ingin membuang air kecil. Suspek kemudiannya secara tiba-tiba mengacu senjata dipercayai senapang buatan sendiri sebelum melepaskan satu das tembakan sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan. Suspek kemudian terus melarikan diri dari tempat kejadian. Difahamkan mangsa telah dihantar ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Dennis Leong yang dihubungi memberitahu pihaknya setakat ini masih menjalankan siasatan. Seorang pembantu stor kilang ditahan dipercayai terbabit dengan kes pembuli jalan raya memecahkan cermin sebuah kereta dinaiki seorang wanita di Taman Bukit Serdang petang semalam. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Ismadi Borhan berkata, suspek berusia lingkungan 30-an itu ditahan jam 3 petang tadi. Menurutnya, anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang turut merampas sebuah motosikal dan topi keledar dipercayai digunakan ketika kejadian. Siasatan lanjut masih diteruskan. Permohonan reman terhadap suspek dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah di Mahkamah Petaling Jaya. Suspek diburu polis apabila perbuatannya tular di laman sosial menerusi rakaman video kejadian. Berdasarkan laporan polis, pengadu berusia 22 tahun mendakwa suspek bersama seorang lagi penunggang motosikal berbual di depan kenderaan dipandunya pada jam 5.50 petang. Mangsa kemudian memotong kedua-dua motosikal itu dan membunyikan hon. Kedua-dua motosikal kemudian berhenti secara mengejut di depan kereta mangsa menyebabkan mangsa menekan brek secara mengejut. Suspek salah seorang penunggang kemudian menghentak cermin kenderaan mangsa dengan topi keledar sehingga retak. Tindakan itu dipercayai disebabkan suspek tidak berpuas hati dengan pengadu yang membunyikan hon kereta terhadap mereka. Kerajaan Malaysia memfailkan permohonan mendapatkan izin bagi merayu keputusan Mahkamah Dagang London United Kingdom berhubung proses perundangan bagi mendapatkan semula wang berjumlah 14.69 bilion ringgit.
Permohonan dibuat menerusi syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB dan Menteri Kewangan diperbadankan. Peguam Negara Tommy Thomas berkata ia susulan keputusan Mahkamah London membenarkan permohonan mendapatkan semula $3.5 bilion Amerika atau 14.69 bilion ringgit daripada International Petroleum Investment Company IPIC diputuskan terlebih dahulu menerusi prosiding timbang tara yang ditutup. Jelasnya keputusan mahkamah itu tidak memuaskan bagi Malaysia. Menurut Tommy Thomas, prosedur ini adalah langkah untuk mendapatkan semula sejumlah besar wang yang sudah dibayar oleh pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekiranya berjaya, ia sekaligus mengurangkan tanggungan membayar $5.78 bilion atau 24.16 bilion ringgit kepada IPIC dan pemegang amanah bond bagi tempoh 5 tahun. Dakwaan dikemukakan di Mahkamah Dagang London ialah surat ikatan penyelesaian serta Consent Award direka oleh Najib sebagai sebahagian daripada konspirasi untuk menipu. Manakala IPIC dan Abar Investments PJS dikatakan mengetahui bekas Perdana Menteri itu bertindak bertentangan dengan kepentingan Menteri Keuangan diperbadankan dan 1MDB. Oktober lalu, 1MDB dan Menteri Keuangan diperbadankan memfailkan permohonan di Mahkamah Dagang di London bagi mencabar award persetujuan yang direkodkan dua pihak dari Malaysia di bawah pentadbiran Najib pada Mei 2017 dengan IPIC Abar. Di bawah award persetujuan, Malaysia dikehendaki membayar $5.78 bilion kepada IPIC dan pemegang amanah bond untuk tempoh lebih 5 tahun. Di bawah award persetujuan, Malaysia dikehendaki membayar $5.78 bilion kepada IPIC dan pemegang amanah bond untuk tempoh 5 tahun disebabkan Malaysia dikehendaki antara lainnya mengambil tanggungjawab penuh untuk semua bayaran faedah dan jumlah pokok di bawah dua bond dikeluarkan 1MDB pada 2012 yang dijamin bersama oleh IPIC. Bersua kembali. Tenaga Nasional Berhad sehingga kini masih gagal memberi jawapan konkret terhadap keluhan pengguna yang berdepan masalah bil elektrik melambung bulan ini. Walaupun berjanji akan memulangkan lebihan caj jika berlaku lebihan pada bil pengguna, TNB perlu segera tampil menjelaskan mekanisme pengiraan selain apa tindakan yang diambil terhadap aduan yang telah dikemukakan. Aduan kepada Suruhanjaya Tenaga juga meningkat sejak semalam berbanding hari biasa selepas campur tangan menteri. Sejauh mana tindak balas dibuat sehingga kini termasuk daripada TNB sendiri, Safan Sawi merungkai permasalahan itu. Asmah Ismail antara pengguna di Lembah Kelang yang membuat aduan terbabit. Jika diamati perbezaan bil antara bulan April dan Mei jelas menunjukkan angka perbezaan ketara. Seolah-olah wujud kos tersembunyi pada bil bulan ini. Kami cuba dapatkan penjelasan pihak Suruhanjaya Tenaga berhubung isu ini namun pihak kami diminta merujuk pihak TNB terlebih dahulu. Aduan ni, bil ni maklumat dia banyak pada pihak TNB. So kita minta dia rujuk dulu, dapatkan clarification lah. So baru bila dia dapat penerangan, jika penerangan tindakan TNB tak berhati, dan dia akan adukan kepada kita juga. Walau bagaimanapun, pihaknya dijangka terus menerima peningkatan aduan kerana pengguna masih keliru siapa yang harus bertanggungjawab sebenarnya. Kami cuba mendapatkan jawapan jelas dengan TNB kerana setiap aduan perlu melalui TNB terlebih dahulu sebelum sampai kepada Suruhanjaya Tenaga. Namun sehingga kini, unit komunikasi korporat TNB masih belum memberikan sebarang maklum balas. Semalam, Jemaah Menteri dimaklumkan akan ada pengumuman daripada TNB berhubung perkara ini dalam sehari dua lagi. Suruhanjaya Tenaga diberi tempoh 14 hari untuk menyiasat kes terbabit. Baru-baru ini pihaknya turut mengesahkan berlaku kecuaian teknikal berhubung isu berkenaan. Wah, iklan raya bukan main gempak. Bil elektrik mencanak-canak. Pengguna mengadu. Kenapa cuak? Buat-buat tak nampak. Alamak, kenapa tiba-tiba gelap? Pengguna membazir katanya. Kenalah berjimat cermat. Moga ada sinar menerangi Aidil Fitri nanti. Safan Sawi, TV3. Taklimat Putih Pertahanan Negara telah dibentangkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 21 Mei lalu. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin memaklumkan berdasarkan taklimat itu Perdana Menteri dilihat bersetuju dengan beberapa pandangan strategik yang dikemukakan.
Menurut Jeneral Tan Sri Zulkifli, proses penulisan Kertas Putih Pertahanan telah dimulakan sejak awal Januari lalu. Tinjauan dibuat secara dalam talian bagi mendapatkan maklum balas orang awam selain menggalakkan orang ramai turut sama menyumbang kepada penyediaannya. Kita mulakan pada Januari dan progres Defence White Paper berjalan dengan baik. Kita telah pun membuat engagement dengan boleh dikatakan semua pihak, iaitu kerajaan, badan-badan NGO, akademia, practitioner, defense industry dan juga kementerian-kementerian yang terlibat dengan keselamatan dan pertahanan. Dan yang terakhir pada 21 hari bulan yang lepas, tim daripada Kementerian Pertahanan diketuai oleh Menteri Pertahanan telah pun membuat taklimat kepada Perdana Menteri dan pada amnya Perdana Menteri bersetuju dengan beberapa pandangan strategik yang diberi oleh. Tegas beliau lagi, kertas putih itu juga bersifat umum dan tidak mengandungi sebarang maklumat sulit dan sensitif berhubung keselamatan negara. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan hari raya kepada warga ATM di Ibu Negara siang tadi. Kertas Putih Pertahanan adalah yang pertama dibangunkan bertujuan memaklumkan kepada rakyat mengenai keutamaan masa kini dan rancangan Kementerian Pertahanan di masa hadapan dalam mengukuhkan benteng pertahanan dan keselamatan negara. Mengenai pembahagian tugas anggota ATM pada Aidilfitri kelak, beliau memaklumkan seramai 15,000 anggota akan bertugas sepanjang tempoh itu. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencatatkan sebanyak 83 kematian akibat kejadian lemas di sungai, tali air, pantai, tasik, air terjun dan pembentung bagi tempoh Januari hingga April 2019. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Majlis Keselamatan Aktiviti Air MKAA juga mendapati sungai dan tali air merupakan lokasi paling tinggi yang meragut nyawa. Selain mengenal pasti 15 lokasi hotspots yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi iaitu melebihi 5 kematian, JBPM juga telah mengenal pasti 39 kawasan berisiko di seluruh negara yang mencatatkan 2 hingga 5 kematian. Mengikut negeri, data JBPM pada 2016 hingga 2018 juga menunjukkan Selangor mencatat jumlah kematian paling tinggi diikuti negeri-negeri Pantai Timur iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu. Sehubungan itu, KPKT melalui MKAA telah mengarahkan JBPM untuk mengawasi kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi bagi tujuan mengadakan kawalan keselamatan sepanjang cuti persekolahan dan sambutan perayaan yang menjelang tiba. Selain itu, peranan ibu bapa juga amat penting dalam mengawasi pergerakan anak-anak ketika ke tempat rekreasi atau badan air yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi dan kawasan berisiko. .2 kes kematian direkodkan bagi setiap 2 hari dalam sektor pembinaan. Angka yang didedahkan oleh Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia MBAM itu didakwa terus meningkat, seolah-olah memberi isyarat sasaran sifar kemalangan di tempat kerja adalah mustahil untuk dicapai. Apakah masih ada kompromi dalam soal keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada butirannya. Berdasarkan perangkaan MBAM, pada tahun 2015, nisbah kemalangan maut dalam industri pembinaan bagi setiap 100,000 pekerja adalah 10.74. Ia terus meningkat kepada 12.78 pada tahun 2016 dan 14.94 pada 2017. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH Tan Sri Lee Lamtai berkata, kurangnya komitmen majikan dikesan sebagai punca kemalangan di tempat kerja. Majikan terutama pengurusan tertinggi ujarnya harus menganggap keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagai pelaburan dan bukannya perbelanjaan sehingga ada yang sanggup mempertaruhkan nyawa pekerja semata-mata mahu mengurangkan kos. Yang saya tahulah bahawa masih ada tapak pembinaan di mana para pekerja tidak diberikan peralatan yang mencukupi untuk
dipakai apabila mereka melakukan sesuatu ini pekerjaan, terutamanya apabila mereka terlibat dalam pembinaan bangunan yang tinggi. Jadi soal pemakaian PPE ini merupakan salah satu benda yang amat itu penting. Ini kerana dengan pemakaian PPE yang standard, yang berkualiti tinggi, jadilah itu ialah salah satu cara untuk pencegahan kemalangan. Tambahnya, pindaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang dijangka dibawa ke Parlimen bulan depan amat wajar. Pindaan antara lain memperkemas peraturan sedia ada untuk mengekang kecuaian dan kemalangan di tempat kerja. Kalau setakat inilah hanya kontraktor dan para pekerja yang dipertanggungjawabkan, tetapi pihak pemaju mereka itu belum dipertanggungjawabkan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi saya dipahamkan ada cadangan untuk membuat pindaan agar pihak pemaju itu jugalah dikehendakilah untuk memainkan ini peranan dalam memastikan keselamatan pekerjaan, dan kalau mereka gagal berbuat demikian, jadi mereka juga boleh dikenakan itu hukuman. Jelasnya lagi, kegagalan pekerja mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP juga antara punca berlaku kemalangan di tapak pembinaan. Pada tahun 2017, 7,870 kes kemalangan dilaporkan di industri pembinaan. Daripada jumlah itu, 168 kes kemalangan maut direkodkan berbanding 129 kes pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 30.23%. Kalau nyawa pekerja boleh diselamatkan, kenapa aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diabaikan? Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin, Media Prima. Laporan urus niaga. Walaupun Malaysia dimasukkan dalam senarai pemantauan negara manipulator mata wang, laporan tersebut tidak menamakan Malaysia sebagai sebuah manipulator mata wang. Dalam satu kenyataan, Menteri Kewangan Lim Guan Eng menjelaskan kemasukan Malaysia dalam senarai itu bersama negara pedagang utama dunia seperti Jepun, Jerman, Korea Selatan dan Singapura hanya menonjolkan kekukuhan negara serta peranan yang dimainkan Malaysia dalam ekonomi dunia. Jelasnya lagi, Malaysia dimasukkan dalam senarai tersebut di atas dua faktor. Pertama, negara mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat melebihi $20 bilion setahun. Kedua, Malaysia mempunyai lebihan akaun semasa yang sihat melebihi 2% berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK. Kedua-dua faktor ini hanya menonjolkan daya saing ekonomi Malaysia dan bukannya bukti berlaku manipulasi mata wang. Penyenaraian tersebut tidak membawa kesan kepada Malaysia dan tiada denda atau sekatan ekonomi akan dikenakan. Sementara itu, Malaysia tidak perlu gusar atau panik susulan tindakan kemasukannya dalam senarai pemantauan oleh Perbendaharaan Amerika Syarikat itu. Sebaliknya, bagi pakar ekonomi, negara perlu melihat tindakan itu dari sudut positif dan menjadi pemangkin kepada Malaysia untuk meneruskan dasar ke arah pelaburan berkualiti tinggi. Remarks yang dibuat oleh pihak kerajaan Amerika Syarikat terhadap keadaan ekonomi Malaysia ini tidaklah terlalu teruk. Maksudnya, mereka menyatakan bahawa berlakunya rebalancing dalam external account di Malaysia. Dan ini saya kira merujuk kepada lebihan akaun semasa yang telah pun menurun daripada 17.1% daripada nilai KDNK pada tahun 2008 sehingga 2.1% pada tahun 2018. So rebalancing itu telah pun berlaku dan ini disebabkan oleh faktor peningkatnya aktiviti pelaburan dan aktiviti penggunaan di peringkat ekonomi domestik.
Jelas beliau tindakan itu seolah-olah memberi gambaran bahawa Malaysia kini berada di landasan tepat susulan pelaksanaan semula projek-projek infrastruktur mega termasuk projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Dalam laporan perbendaharaan itu, Malaysia antara 9 negara yang disenarai bersama China, Jerman, Itali, Ireland, Jepun, Korea Selatan, Singapura dan Vietnam. Tiada penalti segera dikenakan ke atas penyeneraian terbabit. Bank Negara Malaysia juga memaklumkan tindakan itu tidak menjejaskan ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Inisiatif perdagangan media prima Berhad yang diterajui oleh segmen beli belah di rumah kekal mencatatkan pertumbuhan meskipun industri media terus berdepan dengan cabaran dalam senario landscape ekonomi semasa. Rangkaian televisyen media prima Berhad MPTNCJ Wow Shop merekodkan lonjakan jualan 24% kepada 54.5 juta ringgit bagi suku pertama tahun kewangan 2019 berbanding 44 juta ringgit dicatatkan suku sama tahun lalu. Bagaimanapun, keadaan operasi dan ekonomi yang mencabar memberi kesan kepada prestasi keseluruhan kumpulan. Bagi Tempoh dikaji, perolehan turun kepada 239.1 juta ringgit. Kerugian selepas cukai pula 42.8 juta ringgit susulan penurunan pendapatan pengiklanan dan jualan akhbar. Bagi segmen digital, perolehan berjumlah 17.4 juta ringgit. Mengulas mengenai prestasi itu, Pengerusi Kumpulan Media Prima Datuk Muhammad Nasir Ahmad berkata, keputusan ini tidak mencerminkan prestasi kumpulan bagi keseluruhan tahun kewangan. Pihaknya menjangkakan prestasi lebih baik bagi suku akan datang bersandarkan kepada pemulihan ekonomi negara. Baik, Telekom Malaysia Berhad TM merekodkan lonjakan keuntungan bersih kepada 308.3 juta ringgit bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2019 berbanding 157.2 juta ringgit pada suku sama tahun lalu. Jumlah perolehan bagaimanapun susut 2.4% kepada 2.78 bilion ringgit daripada 2.85 bilion ringgit direkodkan sebelum ini. Ia antaranya didorong oleh penurunan perkhidmatan suara, internet dan multimedia serta perkhidmatan berkaitan bukan telekomunikasi. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, TM berkata perkhidmatan internet dan multimedia merosot 3.5% kepada 977.1 juta ringgit berbanding 1.01 bilion ringgit pada suku pertama 2018. Sementara perkhidmatan jalur lebar Unify terus mencatat peningkatan pelanggan. Manakala penurunan hasil direkodkan daripada Streamix dan Unify Mobile. Bagi Tempoh dikaji, pendapatan sebelum faedah dan cukai TM berganda kepada 504.8 juta ringgit daripada 195.6 juta ringgit berikutan pengurangan kos operasi. Bersandarkan kepada sentimen pengguna yang lebih rendah, rangkaian jenama runcit Aeon Company Malaysia Berhad memperuntukkan perbelanjaan modal kurang 500 juta ringgit tahun ini. Ia peruntukan lebih rendah berbanding purata 600 juta hingga 700 juta ringgit sebelum ini dengan hanya satu pembukaan pusat membeli belah baru dirancang tahun ini. Nilai. So that's the only new mall opening that we have in this year. But the other one that is going to be reopened after refurbishment is Taman Maluri. Bagaimanapun, Aeon akan terus mengubah suai dan menambah baik cawangan terpilih selain mengembangkan operasi dalam perniagaan, kategori baru iaitu farmasi dan kedai harga tetap. Ia juga berusaha memastikan harga barangan kekal stabil walaupun terpaksa menyerap kenaikan harga barang yang dianggarkan sekitar 6% tahun ini. Untuk rekod, Aeon meraih pendapatan 4.35 bilion ringgit tahun lalu, meningkat 5.6% berbanding tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga mempunyai satu nama yang dipanggil sebagai Al-Malik. Kita sekarang bila sebut Al-Malik, macam-macam tuan-tuan Al-Malik ini kan.
Bila kita sebut Al-Malik, maknanya Allah Ta'ala itu namanya, sifatnya ialah menguasai, merajai. Kita selalu sebut di dalam sembahyang kita, Maliki Yaumiddin. Kita selalu baca di dalam solat, dalam suratul Fatihah, yang berkuasa pada hari pembalasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, hendaklah kita juga bersifat ataupun mengambil sifat daripada sifat Al-Malik ini. Setiap sesuatu yang kita kuasai, setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita satu bentuk amanah, peliharalah amanah itu, jagalah amanah itu. Jangan sampai amanah ini akan merosakkan kita di dunia sehinggalah berpanjangan di hari kiamat. Kempen 100 Ikhlas Setulus 100 Plus anjuran Fraser and Neave Holdings Berhad FNNHB dengan kerjasama rangkaian televisyen Media Prima sampai ke penghujungnya selepas berjaya menyebarkan keberkatan Ramadan dan keceriaan raya kepada lebih 3,000 insan yang memerlukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif FNNHB, Lim Yu Ho, kolaborasi antara 100 Plus dan Media Prima diharap dapat menyebarkan mesej positif untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebagai tanda berakhirnya kempen 100 Ikhlas Setulus 100 Plus, satu majlis berbuka puasa istimewa diadakan di Grand Bazar Ramadan Raya Bukit Jalil, Ibu Negara. Kempen selama sebulan ini menyaksikan skuad 100 Ikhlas 100 Plus turun padam menyampaikan hadiah sempena Ramadan serta menyertai pelbagai program gotong royong dan aktiviti kemasyarakatan di sekolah tahfiz, masjid dan rumah orang-orang tua. Kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kolaborasi kami, biarpun Media Prima ataupun media-media lain. Memang mereka telah memberi banyak sokongan kepada kita. Lagipun artis-artis, mereka semua berikhlas 100%, lebih dari 100%. Ini adalah peluang untuk kami mengatakan thank you so much. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran Duta 100 Plus, Mira Filzah dan Harul Azrin serta beberapa selebriti lain yang turut terbabit sepanjang kempen. Sama juga pada bulan Ramadan di mana kita perlu menahan lapar dan dahaga, di mana kita perlu ada tenaga sentiasa untuk melakukan amal ibadat, kerja dan sebagainya. Jadi it's very connected dan Mira rasa dengan adanya 100 Plus pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini kita akan lebih kekal aktif dan kekal hidrasi sepanjang bulan Ramadan. Kemeriahan menyambut Syawal semakin terasa. Begitu juga jualan mega lebaran Aryani yang masih diteruskan sehingga malam raya. Pelanggan masih berpeluang menikmati potongan harga berbaloi untuk kesemua koleksi baru dan lama Aryani. Jualan murah Aryani hanya berbaki 5 hari saja lagi. Untuk kali ini, pilihan yang betul-betul banyak, corak yang menarik, desain terkini, jadi jangan lepaskan peluang kemasan untuk mendapatkan koleksi terbaik dan terkini. Kita tampilkan koleksi yang terbaik sepanjang tahun Aryani, meliputi pelbagai motif dan juga corak-corak yang berbeza dan potongan tudung yang berbeza. Bukan sahaja corak floral, tapi kita ada juga corak abstrak, printed shawl, ada printed square, bukan sahaja square setting, kita ada juga square voile yang lebih selesa. Kita ada tudung instant, kita memang ada tudung awning yang direka khas untuk lebaran kali ini. Jadi ada macam-macam pilihan warna, macam-macam corak. Memenuhi kehendak pelanggan yang inginkan material yang lebih selesa dan mudah dibentuk, Aryani menambah baik ke semua koleksi raya mereka dengan penggunaan fabrik yang berkualiti. Jadi bagi wanita-wanita di luar sana yang masih lagi belum membeli tudung ataupun baju raya dah siap, nak matchingkan boleh bawa ke Aryani, jurujual Aryani jadi membantu. Kita perlukan something yang very comfortable, yang selesa untuk digayakan semasa hari raya nanti. Jadi penambahbaikan yang kami buat untuk koleksi kali ini, kain-kain yang kita sediakan tu ada cooling effect. Selain kita nampak cantik di hari raya, tapi kita pun rasa selesa. Tudung-tudung ini kita tak ada restock, maknanya tidak ada reprint. Menampilkan motif flora yang manis dipandang atau corak geometrik, koleksi kali ini mudah disepadan dengan busana raya masing-masing. Jangan lupa cepat-cepat datanglah ke Galeri Aryani berdekatan sempena jualan murah lebaran hari raya untuk mendapatkan tudung-tudung yang anda gayakan pada hari raya nanti. Sekolah pun dah bermula, jadi boleh ambil peluang untuk datang ke mana-mana cawangan Aryani terdekat. Ingat, bergaya di pagi raya dengan Aryani. Bagi melihat koleksi terkini dan promosi yang sedang berlangsung, pelanggan boleh membuat pembelian di dalam talian menerusi portal rasmi Aryani Online.
Eucerin, jenama penjagaan kesihatan, memperkenalkan rangkaian produk yang menawarkan penyelesaian yang selamat, lembut dan berkesan bagi mengurangkan bintik hitam. Eucerin Ultra White Spotless dengan bahan aktif thiamidol yang dipatenkan ditemui hasil ujian serta penyelidikan dan pembangunan intensif makmal sains kulit Eucerin. Thiamidol berfungsi untuk mengurangkan melanin terus dari sumbernya dengan menghalang produksi tyrosines sekaligus mengurangkan bintik hitam secara perlahan dan selamat. So like I mentioned, we actually gone through 10 years of research, and out of the research, we have research on 50,000 compound, and out of the 50,000 compound, we managed to find one effective ingredient, which is thiamidol, that actually helps to penetrate deep into the skin to diminish dark spots. So I hope that with this launch, all the Malaysian women out there who has any of the dark spot skin and all that you are uncomfortable with, now there is a product, that safer product and gentler and effective product that helps to diminish your dark spots. Kelaporan antarabangsa, Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Zainal Abidin Bakar menggariskan 5 pendekatan dan rancangan kerja untuk memperkukuhkan hubungan bilateral Jakarta-Kuala Lumpur. Katanya hubungan yang sedia ada baik di peringkat pemimpin, rakyat dan pelaburan akan dipertingkatkan bagi menepis cabaran di luar dugaan. Butirannya bersama wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Pendekatan pertama adalah bagi mengeratkan hubungan pemimpin kedua-dua negara, iaitu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Joko Widodo. 4 lagi pendekatan termasuk mengukuhkan kerjasama antara kaki tangan sektor awam, sektor perdagangan, keselamatan dan pengamal media. Kerjasama strategik yang terjalin juga dijangka dapat meningkatkan peranan kedua-dua negara di peringkat ASEAN. Tapi akhir sekali kita perlu lihat bagaimana kita dapat mempengeratkan lagi hubungan Malaysia-Indonesia ke peringkat yang lebih strategik. Di mana Malaysia dan Indonesia boleh bekerjasama dalam membawa rantau ASEAN ke arah yang lebih maju. Dan ini akan membawa kebaikan dan manfaat kepada semua negara-negara ASEAN yang lain. Itu saja. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama pengamal media Indonesia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tambah Zainal Abidin, Indonesia dan Malaysia kini berdepan cabaran yang agak sama. Antara yang paling terkesan termasuk kes penyeludupan dadah, keganasan, isu sempadan dan perang dagang global. Justru peranan media dianggap penting dalam mengharmonikan hubungan rakyat kedua-dua negara. Zainal Abidin mengisi jawatan Duta Besar yang sudah hampir setahun dikosongkan selepas Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim meletak jawatan pada Jun 2018. Laporan Kevin Budiarto, Jakarta, Indonesia untuk TV3. Seorang remaja Palestin berusia 15 tahun menjadi mangsa terbaru kekejaman Israel apabila dia dijatuhkan hukuman penjara 4 bulan atas kesalahan membaling batu. Bukan itu sahaja, remaja berkenaan juga dikerah membayar denda berjumlah 3,000 shekel atau kira-kira RM3,500. Hukuman dijatuhkan ke atas remaja itu lebih 25 hari selepas dia ditahan. Kesalahan membaling batu antara alasan paling kerap digunakan oleh pendatang haram Yahudi untuk menangkap dan menghukum pemuda Palestin dan boleh dikenakan penjara hingga 20 tahun. Sedangkan seorang remaja penceroboh Yahudi berusia 16 tahun yang membunuh seorang wanita tua warga Palestin pada Januari lalu hanya dihukum menjadi tahanan rumah dan tidak dipenjarakan. Ketua Pegawai Eksekutif Boeing Dennis Muilenburg memohon maaf secara peribadi kepada keluarga 346 mangsa yang terkorban dalam 2 kemalangan melibatkan pesawat 737 MAX. Muilenburg berkata Boeing kini berusaha mengembalikan kepercayaan orang awam terhadap pesawat keluarannya. Syarikat penerbangan di seluruh dunia menggantung operasi Boeing 737 MAX pada pertengahan Mac lalu selepas pesawat sama milik Ethiopian Airways terhempas kurang 5 bulan berikutan kemalangan maut membabitkan pesawat Lion Air di Indonesia. I do personally apologize to the families. We feel terrible about these accidents. And we apologize for what happened. We are sorry for the loss of lives in both accidents. And that will never change. That will always be with us. I can tell you it affects me directly as a leader of this company
is very difficult. Berikutan kejadian, Boeing bertindak mengemaskini perisian sistem penambahbaikan ciri-ciri manuver MCAS untuk menangani masalah sistem kawalan penerbangan automatik ke atas jet 737 MAX. There was inaccurate sensor data that came into the airplane that there appears to have been a maintenance issue with that sensor. We know that the MCAS software was activated multiple times during that flight. And in the end, that added to the pilot workload. Penggantungan operasi pesawat itu mengakibatkan saham Boeing jatuh sebanyak 17% sejak Mac lalu. 7 pelancong Korea Selatan disahkan maut manakala 21 lagi hilang selepas sebuah bot bersiaran berlanggar dengan sebuah bot lain dan karam di Sungai Danube di Budapest, Hungary. Bot itu membawa 33 penumpang dari Korea Selatan dan 2 kru tempatan. Buat hari ke-14 berturut-turut, puting beliung dilaporkan melanda beberapa negeri di serata Amerika Syarikat termasuk Texas, Arkansas, Iowa, New Jersey dan Oklahoma. Sekitar 500 laporan puting beliung diterima dalam tempoh 30 hari lalu yang membabitkan kira-kira 34 juta penduduk di negara itu. Menara warisan purba Shulpas yang dipulihkan agensi Swiss untuk pembangunan dan kerjasama akhirnya diserahkan semula kepada penduduk setempat. Upacara penyerahan penuh simbolik itu dilakukan di tapak arkeologi Condor Amaya di selatan La Paz, Bolivia. Sebuah hospital di California, Amerika Syarikat mendedahkan kelahiran bayi paling kecil di dunia. Hanya seberat 245 gram menyamai sebiji apel bersaiz besar. Bayi itu dilahirkan ketika kandungan ibunya baru berusia 23 minggu dan 3 hari di Hospital Bayi dan Wanita Sharp Mary Birch di San Diego. Salam sejahtera. Usaha terakhir Arsenal untuk layak automatik ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan dengan menjuarai Liga Eropah nampaknya tidak kesampaian. Aksi final menentang Chelsea awal pagi tadi, skuad bimbingan Unai Emery itu terpaksa akur kehebatan lawan. Chelsea jelas berada dalam kelas tersendiri, menang 4-1 untuk bergelar juara. Tanpa jaringan pada 45 minit separuh masa pertama, venue final Liga Eropah di Stadium Olimpik Baku, Azerbaijan nampaknya bertukar pesta pada babak kedua apabila Chelsea terlebih dulu mencetak 3 gol menerusi jaringan bekas penyerang Arsenal, Olivier Giroud pada minit ke-49, Pedro minit ke-60 dan Eden Hazard minit ke-65. Tersentak, pemain gantian Alex Iwobi cuba menghidupkan peluang Arsenal dengan jaringan pada minit ke-69. Namun Hazard yang dilapor akan berhijrah ke pasukan baru menamatkan sisa perjuangan The Gunners dengan gol keempat The Blues pada minit ke-72. Tiada lagi gol menyusul selepas itu. Trofi Liga Eropah 2018-2019 bukan sahaja melengkapkan kecemerlangan Chelsea yang turut mara ke saingan Liga Juara-Juara Eropah musim depan, malah menjadi trofi pertama didakap Maurizio Sarri sebagai jurulatih. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengarahkan juara Liga FAM 2018 Terengganu City FC untuk menyelesaikan tunggakan gaji sebanyak RM411,900 melibatkan 21 bekas pemain pasukan itu. Pengerusi jatuhan kuasa status FM Muhammad Johari Ayub menegaskan tunggakan itu mesti dilangsaikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan berkenaan. Tambah Muhammad Johari, Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA pula diarahkan untuk membayar pampasan kontrak dan tiket penerbangan kepada 3 bekas pemain import mereka, iaitu Federico Belo Saravia RM125,429, Paulo Henrique Santos di Azevedo RM124,091 dan Leonardo Moreira di Carvalho RM112,327. Beliau turut mendedahkan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA diarahkan untuk membayar tunggakan yuran agensi sebanyak RM270,000 kepada seorang pegawai agensi, Valder Souza Junior Adolfo.
Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA pula perlu menjelaskan tunggakan gaji kepada 3 bekas pemainnya. Nur Hafiz Zamani Misbah sebanyak RM87,500, Zairul Fitri Ishak RM52,500 dan Muhammad Daud Su Jamaluddin sebanyak RM33,000. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP diarahkan untuk menjelaskan tunggakan gaji kepada Darwira Sazan sebanyak RM20,000 dan Muhammad Zulkhairi Zulkifli RM18,000. Manakala klub Marsera United FC perlu membayar tunggakan gaji sebanyak RM28,000 kepada bekas pemainnya Muhammad Mursyidin Maududi. Muhammad Johari memaklumkan Felda United diarahkan melunaskan tunggakan baki bayaran gaji dan allowance perumahan yang tidak dinyatakan jumlahnya kepada bekas pengendali pasukan berkenaan B. Satyanathan. Kesemua keputusan berkenaan dicapai pada mesyuarat jawatankuasa status FAM kali ke-11 bagi penggal 2017-2021 pada 23 Mei lepas. Dalam pada itu, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin malam tadi mengumumkan pemilihan penjaga gol Johor Darul Takzim JDT Farizal Marlias sebagai Kapten Harimau Malaya bagi menghadapi perlawanan antarabangsa bertemu Nepal Ahad ini dan aksi timbal balik pada pusingan pertama kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 menentang Timor Leste pada 7 dan 11 Jun ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Farizal dilantik selepas Kapten pasukan sebelum ini Zakwan Adha Abdul Razak tidak tersenarai pada sesi pemilihan kali ini. Pada masa sama, penjaga gol itu akan dibantu pemain pertahanan Perak Syahrul Saad yang diberi kepercayaan sebagai penolong kapten. Fasa pertukaran pemain Liga Malaysia berakhir apabila jendela perpindahan kedua secara rasmi ditutup semalam. Liga Bola Sepak Malaysia MFL merumuskan kali ini merekodkan bilangan paling minimum ianya dilakukan sepanjang 4 tahun terakhir. Jendela perpindahan kedua Liga Malaysia dibuka 2 Mei lalu hingga ianya ditutup semalam. Urusan pertukaran pemain bagi tempoh 28 hari kali ini mencatatkan graf penurunan buat kali pertama sejak 2016. Paling ketara disaksikan pendaftaran pemain baru Liga Super 2019 dan 2018 merangkumi tempatan dan import. Berbanding sedikit perbezaan jumlah pertukaran pasukan Liga Perdana. Liga Bola Sepak Malaysia MFL tidak menafikan faktor keadaan semasa ekonomi negara sedikit sebanyak mempengaruhi kedudukan keuangan pasukan tempatan sekaligus mengekang proses menandatangani pemain baru. Sukan Para ASEAN ke-10 dijadual berlangsung di Manila, Filipina, Januari 2020. Berbekal pencapaian naib juara pada edisi 2017, penyertaan kontingen negara kali ini bakal diketuai Datuk Seri Megat Danif Syariman Zarudin selaku ketua kontingen. Naib Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk R. Subramaniam mengumumkan Presiden Persatuan Kenu Malaysia MASKA Datuk Seri Megat Danif Syariman Zarudin sebagai Chef Dimision Negara ke Sukan Para ASEAN di Filipina. Pelantikan itu dibuat sebulat suara ahli lembaga Exco MPM menerusi surat yang ditandatangani Presidennya SM Nasaruddin SM Nasimuddin 3 Mei lalu. Cara kita buat pemilihan adalah untuk mengeluarkan surat tawaran kepada semua persatuan ahli gabungan MPM. Jadi mereka akan majukan nama lah untuk jadi calon. Jadi kita terima 3 calon. Jadi pada dapat 3 tu Exco Majlis Paralimpik Malaysia telah pesan untuk memilih Datuk Seri Megat. This is a big recognition to myself. Actually, Datuk. We would like thank you. Saya nak mengucap terima kasih kepada MPM lah. Ini salah satu pengiktirafan yang saya tidak akan sia-sia dan saya tidak akan mengecewakan negara dan juga atlet. MPM bagaimanapun masih belum memuktamadkan senarai lengkap penyertaan sukan yang dipertandingkan di Temasya Januari depan. Edisi sebelumnya di Kuala Lumpur pada 2017, Malaysia meraih 90 pingat emas dan menghuni tangga kedua daripada 11 negara yang dalam saingan diungguli Indonesia.
Dengan laporan itu, sekian sukan untuk malam ini. Saya Abu Bakar Atan. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat. Bertemu kembali. Gaya potongan rambut perkara yang sangat penting dalam menentukan penampilan dan seperti juga wanita, gaya rambut lelaki juga perlu mengikut kesesuaian bentuk muka dan jenis rambut. Wartawan Muhammad Ishak Abdillah Ngah mengupas potongan rambut yang sesuai bagi lelaki berbadan besar atau gempal untuk kelihatan menarik, kacak dan macho di Hari Raya Aidilfitri yang bakal disambut beberapa hari lagi. Bagi yang masih bujang, tambahan pula sudah bekerja, Aidilfitri merupakan antara tempoh paling dinanti-nanti untuk menonjolkan diri. Bukan sahaja dari segi pakaian dan kasut, gaya rambut juga perlu diberi penekanan. Bagi yang berani, inilah juga masa untuk mereka menukar gaya rambut. Tidak terkecuali untuk mereka yang berbadan gempal. Menurut dua penggaya rambut Tun Muhammad Fuad Tun Ahmad dan Nazirwan Arba'in yang juga tukang gunting berpengalaman dari East Coast Barbershop Kuala Terengganu, ada beberapa jenis atau style potongan rambut untuk lelaki berbadan gempal yang masih menjadi pilihan ramai sempena Aidilfitri tahun ini. Customer tu nak nipis, kita kena tengok bentuk kepala dia, walaupun tubuh dia besar, tapi kadang-kadang kepala dia boleh untuk buat nipis. Kita buat lah. Kalau tak boleh, kita jangan buat. Kita kena khabar lah. Tak sabar dengan awak. Tak sesuai dengan awak. Kebanyakannya kita ambil undercut ni, macam kita ambil tinggi sikit lah, bagi nampak kurus. Macam kalau kembang tepi, nampak macam kepala buat bulat lah. Okay, kita ambil tinggi sikit, muka nampak ucing sikit. Gitu lah. Contoh macam ni, kita ambil natural je. Sebab rambut dia jarang sikit. So kita pandang-pandang kena tengok lah. Tak boleh main langgar. Bagi saya, yang tak sesuai untuk raya dan orang berbadan gempal ni adalah mungkin hair tattoo yang mungkin terlalu, satu lagi potongan yang terlalu nipis di bahagian tepi. Sebab kadang-kadang dia bila badan besar, dia akan ada macam sedikit kedut, mungkin nampak dah apa comel lah bagi saya. Itulah bagi saya. Kalau satu lagi yang sesuai bagi saya, kalau untuk rambut yang badan besar ni, dia sesuai ambil rambut yang mungkin macam fox sikit, yang pacak-pacak sikit lah. Sebab mungkin akan nampak panjang dan muka tu nampak lagi tirus. Yang dimasukkan jenis potongan paling sesuai yang lain ialah side swept brush up, spiky, bald fade with slick back dan high skin fade with pompadour. Sama macam potongan rambut jejaka-jejaka berempat ini tampil dengan penampilan kemas dan bersih. Untuk nampak confident, kalau style rambut bagi diri sendiri, tengok atas rambut. Kalau rambut yang jenis suka yang streetwear, kita buat rambut macam sekali dengan fashion kita lah. Lepas tu tengok atas jenis rambut, kalau jenis kembang ke, jenis luruh ke, kita tengok atas confident diri sendiri lah pula. Tapi macam awak sendiri memilih? Klasik cut. Gempal atau tidak, seseorang lelaki itu perlu memotong rambut sekurang-kurangnya sebulan sekali. Apa sahaja gaya potongan rambut sempena Aidilfitri ini, yang paling penting adalah keyakinan diri sendiri. Jangan silap potong, nanti hilang macho. Laporan Muhammad Ishak Abdillah Ngah, Terengganu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya Syira, kurang seminggu saja lagi menjelang Aidilfitri, alunan lagu raya kita dah mula dengar ya berkumandang kat sana sini. Betul tu Azrul, dan sebagai menutup tirai buletin utama malam ini, kami perdengarkan kepada anda alunan kasidah lagu-lagu raya yang didendangkan kumpulan kasidah Masjid Al-Falaq Melaka. Assalamualaikum dan selamat malam.